platform integrasi, betul kan? Okey, ada 3 platform integrasi iaitu makro, meso dan juga mikro. Okey, makro ni adalah daripada pihak kerajaan atau pihak atasan kepada pihak kepada rakyat lah. Okey. Meso pula adalah peranan NGO. Okey. Peranan NGO untuk membantu melaksanakan dasar kerajaan. Okey, membantu melaksanakan apa ni orang panggil? Hmm, melaksanakan tugas-tugas kerajaan. Okey, antaranya adalah program-program yang melibatkan inilah CSR, melibatkan bantuan, okey, dan macam-macam lagi lah. Dan saya juga ada berikan apa ni tugasan di platform, okey, berkaitan dengan platform integrasi Meso, iaitu peranan NGO, dan saya dah tengok uh, yang hantarlah, semua hantarlah. Okey. Kemudian hari ini kita akan sentuh kepada perlembagaan. Okey. Minggu lepas juga kita dah bahaskan sebenarnya berkenaan dengan sejarah penggubalan perlembagaan. Okey, sejarah. Kita dah tengok dah struktur uh, pelaksanaan ataupun uh, perlembagaan persekutuan itu digubal. Okey, antara sejarah-sejarahnya. Okey, bermula dengan apa ni parti perikatan menang, majoriti dan sebagainya, itulah yang kita dah discuss. Sebenarnya dalam slide saya ni pun dah ada sebenarnya. Okey, dah ada sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey. Minggu yang lalu kita dah stop berkenaan dengan Meso ni lah. Okey, platform integrasi ni. Betul kan? Minggu lepas. Okey. Kemudian seterusnya hari ini yang kes Kelantan apa semua ni saya tak nak uraikan. Okey, hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan perlembagaan persekutuan. Sorry ya, saya semua lecturer diarahkan untuk work from home. Jadi saya dekat rumah sekarang sekejap. Okey, perlembagaan persekutuan. Sedia maklum, perlembagaan persekutuan adalah tiang seri perlembagaan Malaysia. Okey, dan perlembagaan persekutuan juga adalah dinobatkan ataupun diiktiraf sebagai tapak integrasi. Okey, yang mana defisit sosial yang berlaku dalam masyarakat kita, okey, dan perlembagaan persekutuan adalah penyelamat kita sebenarnya. Okay, so siapa kita untuk menghukum perlembagaan persekutuan ni tidak relevan, siapa kita untuk tidak mengakui ketertinggian perlembagaan persekutuan. Kerana apa? Okey, rujuk semula kepada sejarah penggubalan. Yang mana penggubalan perlembagaan persekutuan ini adalah dipersetujui oleh semua kaum, okey, semua kaum pada ketika itu. Okey, barulah dibawa berunding di London yang dihadiri oleh beberapa wakil-wakil daripada setiap negara tersebutlah. Okey. So perlembagaan persekutuan adalah satu perlembagaan yang telah dipersetujui oleh pelbagai kaum dan juga pelbagai etnik dan juga pelbagai bangsa tanah Melayu pada ketika itu. Okey. Jadi perlembagaan persekutuan ni adalah undang-undang penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat, menjadikan garis panduan kelakuan masyarakat. Okey, ini yang kita dah fahamlah. Okey, Undang-Undang Asas Pembinaan Etika dan juga Tamadun. Okey, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi dan juga sumber rujukan. Ya, betul. Okey, dan kita kena ingat Perlembagaan Persekutuan ni tertakluk kepada 3 badan di bawahnya iaitu Badan Eksekutif, Badan Legislatif dan juga Badan Judisiari. Iaitu Badan Pentadbiran Eksekutif, Badan Undang-Undang, Legislatif dan juga Badan Judisiari iaitu Badan Kehakiman. Okey. Legislatif dan juga eksekutif tidak boleh bergabung dengan badan kehakiman. Okey, badan kehakiman ni bertindak sebagai dia stand alone. Dia tak boleh dipengaruhi oleh badan pentadbiran dan juga badan eksekutif. Sebab apa? Kehakiman ni adalah penentu untuk hakim kan, dia yang nak menentukan
hukuman di atas setiap kelakuan-kelakuan yang tidak baik itulah yang dikenakan hukuman tersebut. So dia tidak boleh dipengaruhi oleh dua badan yang lain lah. Okey. Jadi perlembagaan persekutuan juga menyediakan ruang tapak integrasi. Bila sebut ruang ataupun tapak integrasi ni yang mana? Okey, perlembagaan tersebut yang digubal itu adalah bersifat sejagat. Okey, bersifat sejagat yang merangkumi pelbagai aspek tanpa mengira bangsa dan juga paras serupa dan sebagainya dan status sosial dia kan. So itu maksud kata tapak integrasi tersebutlah. Jadi tapak integrasi ini menjadi wahana etika dan juga peradaban bagi Malaysia. Okey. Okey, masuk lagi dalam konsep perlembagaan. Okey, yang mana perlembagaan Malaysia ni adalah dokumen bertulis. Okay, dokumen bertulis yang melibatkan ataupun yang berkaitan dengan pentadbiran sesebuah negara lah. Okey, ni yang saya dah sentuhkan tadi. Okey, ada institusi pentadbiran negara, perundangan dan juga kehakiman. Okey. Dalam masa yang sama, sebenarnya apa yang saya sebut ni sebenarnya saya ulang balik sahaja. Okey, saya ulang balik apa yang telah dimaklumkan dan dibincangkan pada minggu lepas lah. Okey. Kalau tengok dalam buku, kalau tengok dalam buku, topik perlembagaan Malaysia ni dihurai sikit saja. Okay, sikit saja. Okay, kalau dalam buku ni perlembagaan Malaysia ni dihuraikan sedikit sahaja. Tetapi dalam slide ni banyaklah huraian berkenaan dengan perlembagaan Malaysia. Yalah. Okey, so perlembagaan ni simbol kemerdekaan kedaulatan negara. Ya. Okey, kerana apa? Kenapa disebut sebagai kedaulatan negara? Kerana perlembagaan Malaysia ni adalah ada perkara-perkara asas yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia. Okey, ada kerangka dia. Okey, kerangka. Dia mesti ada kerangka asas untuk menggubal perlembagaan persekutuan ni. Sekejap kita tengok apakah kerangka asas tersebut lah. Okey. Kemudian perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal Tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan juga amalan negara. Okey. Maksud kata dia sesuai dengan sistem sosial kita, sesuai dengan sistem pentadbiran kita. Okey, kemudian mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa di negara ini. Okey, ada orang tanya. Puan, maksudnya perlembagaan persekutuan sebelum tercetusnya ataupun sebelum tergubalnya perlembagaan persekutuan, adakah Tanah Melayu pada ketika itu tidak ada langsung perlembagaan? Sejawapannya apa? Ya ke tidak? Ada ke tak ada? Ada orang tanya. Boleh jawab untuk saya? Boleh jawab? Ada orang tanya, Puan, jadi perlembagaan persekutuan ni benda baru ke? Sebelum menggubal perlembagaan persekutuan ni bermakna Tanah Melayu ni tak pernah ada perlembagaan ke? Tak pernah ada peraturan ke? Tak pernah ada undang-undang ke? So jawapan anda? Tolong jawab. Ya, adik? Ada. Contohnya? Ha. Ya, yang Melaka tu kan? Hukum kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Dan kita juga besok kita belajar batu bersurat yang pertama dijumpai di Terengganu. Ingat? Batu bersurat yang dijumpai di Terengganu tu sebenarnya melambangkan kita ni dah ada undang-undang, dah ada pentadbiran. Cuma tak disebut sebagai perlembagaan batu bersurat saja. Kan? Tak disebut perlembagaan saja. So kat situ jelas dah menunjukkan bahawasanya walaupun British tak turun dekat Tanah Melayu pun, walaupun penjajah-penjajah asing ni tak turun di Tanah Melayu pun, sebenarnya okey, Tanah Melayu telah pun wujud undang-undang. Telah pun wujud perlembagaan. Kan? Jadi perlembagaan persekutuan ni mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Okey? So tidak ada
unsur-unsur diskriminasi dan sebagainya lah. Okey, kemudian berasaskan kepada kontrak sosial. So kena faham berkenaan dengan kontrak sosial. So ada kaitan dengan Suruhanjaya RIT ni. Okey, diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Yang ni kita dah hurai dah. Okey, saya skip lah. Right. Ini adalah garis waktu ataupun sejarah penggubalan perlembagaan. Okey, garis waktu ataupun penggubalan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, yang ni minggu lepas dah discuss dah ni. Okey, undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Okey, maksud kata kita dah ada dah pun undang-undang sebelum tu. Kemudian Malayan Union ni terbentuknya Malayan Union. Apa yang berlaku pada ketika Malayan Union ni? Okey, wujud kesatuan tanah Melayu. Okey, kesatuan rakyat tanah Melayu pada ketika itu bersatu padu untuk menentanglah menentang Malayan Union ni. Sebab Malayan Union dianggap sebagai sangat-sangat melampau, okey, kerana dia telah mencicirkan semua pemimpin-pemimpin tanah Melayu. Okey. Kemudian melaksanakan prinsip Jusoli pada ketika tu kan, Malayan Union kan. Kemudian Persekutuan Tanah Melayu ni dicadangkan, kemudian mendapat kerjasama di antara etnik, okey, CLC dalam pilihan raya, Parti Perikatan Menang Majoriti. Ni garis masa dia lah. Kemudian Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya RIT ni sebenarnya menyokong kepada perlembagaan persekutuan. Okey, kemudian wujud jawatan kuasa kerja yang diwakili oleh ramai ni lah. Okey, wakil-wakil daripada negara luar dan seterusnya adalah pengisytiharan perlembagaan persekutuan. Okey, dan pada slide yang ke-14, okey, sampailah slide yang ke-32, saya kata tak silap saya, menceritakan semula berkenaan dengan garis waktu penggubalan perlembagaan persekutuan ni. Okey, dia cerita balik. Dia cerita balik undang-undang sebelum kedatangan penjajah Melayu, kedatangan penjajah ni, ada hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Melaka. Okey ni batu bersurat Terengganu membuktikan telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun di tanah Melayu walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Macam saya sebut tadilah. Okey, keadaan ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun tersebut telah wujud sebelum kedatangan penjajah British lagi. Okey. Kemudian ini adalah inilah sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan. Okey, tak payah discuss lah yang ni. Kita dah faham semua. Okey, ni dah ciri-ciri Malayan Union. Okey, kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Cumanya Raja-Raja Melayu ni hanya berhak untuk menasihati bab-bab agama sahaja. Okey, hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip Jusoli. Malayan Union kan. Siapa yang duduk dekat tanah Melayu, memang terus akan dapat hak kerakyatan. That's why lah antara rangka ataupun draft perlembagaan persekutuan adalah asalnya adalah merangkumi lima apa? 5 peruntukan utama tersebut. Okey, antaranya adalah kewarganegaraan itulah. Okey, yang keempat itu adalah berkenaan dengan kewarganegaraan ataupun hak kerakyatan. Dan draft perlembagaan persekutuan tersebut telah diterima sebulat suara dan mengekalkanlah 5 peruntukan utama perlembagaan Tanah Melayu tersebut. Dan peruntukan utama perlembagaan Tanah Melayu itu telah dipersetujui oleh semua kaum dan juga bangsa pada ketika itu. Right. Okey, kemudian Persekutuan Tanah Melayu 1948, okey, yang mana tentangan daripada orang-orang Lim baru masuk, tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union sebab inilah kata kesatuan tadi. Okey, kesatuan ataupun semangat kerjasama ataupun perpaduan dalam kalangan rakyat Tanah Melayu pada ketika itu tidak menyokong Malayan Union. Okey, membantahlah pelaksanaan Malayan Union ni. Jadi, perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni adalah bertujuan untuk menggantikan
Perlembagaan Malayan Union lah. Okey. Kemudian ini adalah ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Ni tak payah cerita. Kemudian kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Okey, yang mana kita ni menang penuh, menang majoriti dalam pilihan raya umum 1955. Okey. Dalam inilah parti Pakatan lah. Ni dia. Right? Ni. Kita menang secara majoriti. Seterusnya adalah Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya RIK ini sebenarnya menyokong kepada tercetusnya penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Okey, ini adalah kerangka asas Perlembagaan Persekutuan. Lim? Lim? Ada. Awak Lim? Yes. Kenapa masuk lambat Lim? Ada problem ke? Kau tidur? Ya, tidak. Cik baiklah dapat Puan Nazilah. Kalau orang lain tak bagi ditanda sebagai tak hadir sebab 15 minit. 15 minit selepas bermulanya kelas tidak dianggap hadir. Kan? Baiklah Puan Nazilah. Kalau Puan lain saya tak tahulah. Tu sebab saya tunggu. Saya ada belas ihsan, saya tunggu dulu. 12 suku, kalau masuk kelas 12.25 macam tu baru saya start. Okey, jangan buat dah Nalim nah. Baik. Right. Kemudian kita akan terus melihat kepada kerangka asas Perlembagaan Persekutuan. Okey, inilah yang saya sebut tadi. Okey, inilah yang disebut tadi. Sebelum tergubalnya Perlembagaan Persekutuan, dia bukan satu benda yang mudah. Okey, satu benda yang mudah untuk wujud. Kita rasa macam senang ya Perlembagaan Persekutuan ni. Bukan mudah sebab apa? Sebab pertama adalah untuk membina kesatuan, yang kedua adalah untuk membina persetujuan di antara kaum. Dan yang ketiga adalah untuk memikirkan tentang kerangka asas Perlembagaan Persekutuan. Dan perlu diingat Perlembagaan Persekutuan ni tidak dominan kepada satu-satu bangsa, tidak dominan kepada satu-satu etnik, tidak dominan kepada satu-satu perkara sahaja. Tetapi melibatkan semua perkara dan menyeluruhlah. Okey, melibatkan keseluruhan pentadbiran dalam institusi. Okey. Dan ada 8 kerangka asas Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ni sini kamu ambil pengajian Malaysia, dan pengajian Malaysia tu ada final exam. Kan. So memang kena ingatlah benda ni. Kena ingatlah Perlembagaan Persekutuan ataupun kerangka asas Perlembagaan Persekutuan ni. Sebab apa? Tajuk Perlembagaan Persekutuan ada dalam silibus pengajian Malaysia. Okey. Kemudian kita tengok satu-satu. Okey, kerangka asas yang pertama adalah mementingkan ataupun mendahulukan atau memikirkan tentang negara persekutuan. Okey, negara persekutuan. Kemudian kewarganegaraan yang sama. Kewarganegaraan yang sama ni maksudnya ada syarat-syarat yang tertentu. Okey, syarat-syarat yang membolehkan hak kerakyatan ni diterima. Okey, especially bagi orang luar lah. Kalau kita yang lahir selepas merdeka ni, dah duduk mak ayah kita merdeka ni, confirm kita ni warga negara. Okey, tapi ini adalah bagi dalam kalangan orang yang mendapat kerakyatan secara undang-undang, secara secara pendaftaran, okey, secara naturalisasi, percantuman wilayah, okey. Itu maksudnya. Kemudian memikirkan Islam adalah hak bagi persekutuan dan agama-agama lain boleh dianuti seperti biasa. Seterusnya adalah kebebasan asasi. Okey, besok tajuk ni okey, kebebasan asasi. Jangan salah faham. Human right kita dekat Malaysia ni tak sama macam human right yang di negara-negara international, negara-negara luar. Kan? Sama macam Muhammad Sajjad Kamarudin. Siapa follow cerita dia?
Saya tak suka follow, tapi saya follow sebab saya nak explain dekat kamu situasi sebenar. Okey, bukan situasi kes dia, tapi situasi sekarang ni status dia dekat US tu macam mana? Kat mana dia? Australia kan? Siapa siapa follow Sajak? Bukan follow tu maksud kata follow nak tengok apa aset dia ke kan? Nak tengok dia punya apa harta dia ke? Bukan follow nak tengok dia punya live dia, tak tak tak. Siapa-siapa tahu cerita, siapa tahu kenaan dengan Sajak ni? Tak mau share dengan saya ke? Tak mau share eh? Tak kenal Sajak? Tak tahu. Tak tahu. Okey, Sajak ni dia dah dapat kad pelarian kan? UNICEF. UNICEF. Kan? Dia keluar Malaysia. Okey, keluar Malaysia dalam keadaan yang negara menghalang untuk rakyat Malaysia keluar kan? So macam mana kaedah dia pergi dekat Thailand tu kita tak tahu. Kan? So dia duduk kat Thailand, kerajaan Malaysia call kerajaan Thailand dan kerajaan Thailand ni lah mengakui lah bahawasanya Sajak memang ada kat sana. Seterusnya Malaysia ni minta Thailand apa ni lah balik semula ke Malaysia dan jalankan dia punya hukuman dekat Malaysia lah. Okey, tapi dia tak nak. So dia gunakan ni lah Thailand untuk ni lah orang apa? Lari daripada Malaysia ni. Dia tak nak duduk di Malaysia. So dia dapat kad UNICEF ni, kad pelarian. So kad pelarian ni dia ada tempoh-tempoh dia. Saya tak tahulah dia punya tempoh dia berapa tahun. So dia duduk kat sana, dia berlagak lah kan. Dia berlagak dan dia mengutuk-ngutuk perlembagaan Malaysia. So jadikan iktibar. Okay, jadikan iktibar. Saya tak faham. Saya tak faham macam mana rakyat Malaysia ni berfikir. Okay, saya tak faham juga. Dan saya andaikan lah. Saya andaikan rakyat Malaysia yang menyokong Sajak ni dia tak faham tentang perlembagaan. Okay, Sajak bukan sahaja dia aktif di media sosial mengutuk-ngutuk kerajaan. Dalam masa yang sama dia bukan kutuk kerajaan. Dia mengutuk perlembagaan persekutuan. Sebab apa? Dia tak faham kenaan kebebasan asasi. Okey, Malaysia ada prinsip tersendiri. Okey, Malaysia ada prinsip tersendiri berkenaan dengan kebebasan asasi ni. Dia tak faham. Okey, dia tak faham sebenarnya kebebasan asasi yang dipegang oleh kerajaan Malaysia ni macam mana. Okey, Malaysia tidak tidak mengakui transgender. Mengakui ke orang panggil apa? Tidak ayat yang sesuai apa? Selain daripada mengakui? Ya, tidak mengiktiraf transgender ni. Tapi itulah point ataupun hujah yang diperjuangkan oleh dia. So tak lama lagi dia akan masuk BBC dan saya rasa dah masuk dah. Semalam masuk BBC dan dia menyatakanlah dia diperlakukan dengan sangat teruk di Malaysia. Kan? Undang-undang Malaysia ni sangat teruk dia kata. Bagus tak orang macam tu? Dia rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia asalnya, warga negara Malaysia. Mak ayah dia pun ada di Malaysia lagi. Mak ayah dia ada dekat Malaysia lagi. Keluarga dia ada dekat Malaysia lagi. Kenapa dia boleh mengeluarkan statement yang begitu? Kan? Itulah nak ceritanya. Perlembagaan Malaysia ni sangat bagus kerana apa? Kalau lah duduk kat negara luar, orang yang bercakap yang tidak baik dengan negara ni, parents, kaum kerabat yang masih ada dekat Malaysia ni akan dihalau. Bukan kat Malaysia, maksud kata dekat negara-negara lain lah akan dihalau. Sebab apa? Sebab keluarga dia cakap macam tu. Kan? Tapi Malaysia ni dia tak fikir, memang hanya Sajak saja yang mengeluarkan tu, tapi family dia tidak diambil tindakan oleh kerajaan Malaysia. Itulah kata perlembagaan persekutuan ataupun perlembagaan Malaysia ni adalah sebaik-baik perlembagaan yang kita kena patuhilah. Sikit hari lagi dia akan masuk program talk show lah. Nanti dia akan cerita, kamu follow lah. Kamu follow dia.
Saya yang melihat ni, yang mendengar apa yang dia cakap tu rasa berdebar-debar hati. Rasa berdebar-debar kenapa? Kerana kenapa dia dah tinggal di Malaysia selama berpuluh-puluh tahun, tapi mengaibkan Malaysia. Kan, mengaibkan Malaysia. Sedangkan kita rakyat Malaysia yang pergi ke negara luar, kalau orang tanya pasal peradaban kita pada berkenaan dengan tamadun kita, berkenaan dengan pentadbiran kita, kita akan cerita benda yang baik. Kan, kita akan explain cara yang baik. Kita ni multicultural yang memang hidup dalam keadaan yang harmoni, tak ada kucak kacir. Kan, tapi dia ni lain. Saya tak faham. Dan bila dia aktif di media sosial, ramai rakyat Malaysia yang sangat bersetuju dengan Sajat. Saya andaikan follower dia tu memang tak bijak dalam ni. Kita semua ni yang belajar etika, yang belajar perlembagaan ni kena faham betul-betul prinsip yang dipegang oleh Kerajaan Malaysia. Walaupun ni berkenaan dengan kebebasan asasi saja tau. Okey, hak asasi ni. Walaupun sebenarnya hakikat sebenarnya memang banyak sebenarnya pengikut transgender kat Malaysia ni, tapi tidak diiktiraf. Sama macam sister in Islam. Okey, sama macam sister in Islam tu. Dia orang dah banyak pengikut. Pengikut-pengikutnya adalah dalam kalangan golongan-golongan elit. Okey, tetapi tidak diiktiraf. Dia orang cuba untuk memohon sijil ROS pertubuhan, kan, tapi tidak diiktiraf. Bahayanya sister in Islam, bahayanya geng-geng, senang cerita geng-geng ni lah. Siti Kasim ni. Faham Siti Kasim? Siapa tak kenal Siti Kasim? Kenal tak Siti Kasim? Lawyer tu. Kena gitu-gitu je lah kan. So itulah dia. Human right dekat Malaysia ni kena ingat kita ada prinsip-prinsip yang tertentu. Bukan semua sahaja bebas. Kita tidak mengamalkan liberalism. Okay, kita bukan negara liberal yang memartabatkan kebebasan. Yang memartabatkan kebebasan. Kita bukan negara liberal. Perlembagaan Persekutuan juga bukan bersifat liberal. Okey, so kena cerita pula pasal liberal ni apa? Fahaman liberal ni fahaman yang menyamaratakan. Okey, dia ada secularism, dia ada pluralism dan dia ada liberalism. Okey, tiga-tiga benda ni. Kita secularism dan ada juga secularism. Secularism ni adalah menyamaratakan semualah. Tu. Liberalism ni lagi dahsyat. Liberalism ni dia memartabatkan kebebasan. Nak buat apa buatlah. Macam tu. Okey, ni bahaya. Ni geng-geng liberal lah ni. Okey, lama pula dekat kebebasan asasi ni. Okey, dan yang sebab apa saya tak nak explain ni? Sebab esok adalah 2 jam kita, kelas 2 jam kita akan buat kelas secara asynchronous sahaja. Okey, kita akan buat kelas secara asynchronous sahaja melalui platform CDOS. Dan saya akan buat aktiviti berkenaan dengan kebebasan asasi. Okey, kenapa saya tak nak cerita kat sini? Kalau saya cerita nanti kamu tak baca. Saya buat assignment, tugasan dekat dalam CDOS supaya kamu hantar tugasan berkenaan dengan hak asasi. Hak asasi yang diperjuangkan ataupun hak asasi menurut prinsip negara Malaysia. Faham yang tu, barulah kita akan faham kenapa pengikut-pengikut Sajat ni tak faham pasal Perlembagaan Persekutuan. Janji kita faham. Sebenarnya kebebasan asasi ataupun hak asasi yang kat Malaysia ni apa je yang diperjuangkan. Apa yang diperjuangkan kita faham. Antaranya adalah isu pendidikan, okey. Lagi sedap nak cerita lagi. Nanti tolong baca okey. So, stop sampai kebebasan asasi. Kemudian seterusnya adalah perlembagaan undang-undang tertinggi. Okey, kita nak jelaskan bahawasanya Perlembagaan Persekutuan adalah satu perlembagaan yang tinggi.
Okey, ketertinggian perlembagaan tersebut. Yang dinamakan sebagai ketertinggian perlembagaan tu, macam saya sebut berulang kalilah, tidak siapa pun yang boleh menghalang, tidak siapa pun yang boleh menafikan. Okey, tidak siapa yang boleh, apa ni, melawan perlembagaan, persekutuan. Okey, kemudian, seterusnya adalah pindaan perlembagaan. Okey, pernah terjadi ke, pindaan perlembagaan ni? Pernah pindah ke perlembagaan persekutuan ni? Perlembagaan ni pernah dipinda ke? Bukan seketui perlembagaan tu dipinda, tetapi ada beberapa perkara dalam tu. Okey, perlembagaan persekutuan ni ada fasal-fasal dia kan. Contohnya apa ni, perkara 151/7, perkara 161E/2, perkara 367, okey, perkara 15, perkara 4. Nah, banyak kan, beratus-ratus fasal kan. So dia ada perkara-perkara dia, ada kurungan-kurungan dia pula. Okey, jadi antara apa ni, kandungan perlembagaan persekutuan tu ada yang pernah dipinda. Okey, ada yang pernah dipinda. Tetapi syarat-syarat pindaan perlembagaan itu perlu melalui beberapa proses dan prosedur. Okey, perlu melalui beberapa proses dan juga prosedur yang tertentulah. Okey, sehinggalah mendapat perkenan daripada YDPA ataupun Majlis Raja-Raja. Okey. Perlu dibentangkan. Kemudian bila dah bentang tu, apa ni, ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat ni 2/3 bersetuju baru boleh next step. Baru boleh next step. Baru boleh dibaca dengan bacaan kedua, bacaan ketiga, kemudian dibentang kepada YDPA. Kalau YDPA bersetuju, maka diterimalah perlembagaan tersebut, pindaan tersebut. Pindaan tu bukan menambah, dia meminda saja. Dia tak ada istilah tambah-tambah, dia meminda perlembagaan sedia ada. Okey, contohnya antara perlembagaan yang pernah dipinda adalah berkenaan dengan gender. Okey, yang mana berkenaan dengan status wanita bekerja ni lah. Kan status wanita bekerja. Okey, ada banyaklah, ada beberapa jugalah. Okey, perlembagaan yang biasa dipinda. Antara lain adalah berkenaan dengan sumber air yang dikongsilah oleh antara Malaysia dengan Singapura. Itulah untuk antara beberapa perlembagaan yang biasa dipinda. Okey, yang pernah dipinda. Kemudian seterusnya adalah mempertahankan elemen warisan. Kita setiap negara ada elemen-elemen warisan. Okey, setiap negara ada trademark yang tersendiri. Kan. So kita menekankan elemen-elemen warisan kerana apa? Kerana kita ni memang susur galur kita adalah daripada sejarah warisan. Okey, warisan Melayu, warisan tanah Melayu kan. Okey, kemudian seterusnya adalah berkenaan dengan perkara subversif dan juga darurat. Okey, ini adalah peranan Kementerian Pertahanan lah untuk menjaga keselamatan negara. Okey, dan slide yang ke-27 adalah huraian kepada setiap kerangka asas ni. Okey, huraian terhadap setiap kerangka asas untuk menggubal perlembagaan persekutuan. Okey, ini satu-satunya adalah negara persekutuan ni. Inilah dia, perkongsian kedaulatan. Okey, kita ada perlembagaan bertulis dan sebagainya lah. Okey. Kemudian Islam sebagai agama persekutuan ni yang mana Islam merupakan agama rasmi. Okey, Islam dan Raja Islam bagi urusan-urusan negeri. Okey. Kemudian yang kelima adalah menekankan aspek kebebasan beragama bagi kaum-kaum yang lain lah. Okey. Dan seterusnya adalah perlembagaan persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi. Kita fahamlah. Okey, kita faham berkenaan dengan undang-undang tertinggi ni. Kita dah tahu dah badan-badan yang terkandung dalam tu. Kemudian seterusnya adalah elemen warisan. Dah tahu dah ini. Seterusnya bab-bab kewarganegaraan. Ni dia 4 cara mendapatkan kewarganegaraan. Okey, ada 4 cara ni. Okey, operasi undang-undang macam kita. Kemudian pendaftaran yang lahir dekat London, mak ayah duduk dekat London, kemudian anak lahir kat London. So mak ayah tu bertanggungjawab untuk mendaftarkan kelahiran anak tu di pejabat konsul kat sanalah. Okey, kemudian naturalisasi yang
masuk ke Malaysia, dia memang berhajat untuk bermastatud di Malaysia selama 10 tahun dan ke atas dan mempunyai tingkah laku yang baik, okey. Kemudian penggabungan wilayah lah di antara, Sabah dan juga Sarawak ni, okey, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung ni, okey. Dan kemudian kewarganegaraan ni boleh hilang ataupun dipecat pada bila-bila masa sekiranya hilang taat setia kepada negara ataupun dia melakukan jenayah lah, okey. Bila bila berlakunya jenayah, so automatik kewarganegaraan dia akan ditarik balik. Okey, ini adalah kebebasan asasi, okey. Kebebasan asasi ni disebut dalam perkara 5 sehingga perkara 13, okey, dalam Perlembagaan Persekutuan. So dia ada undang-undang kebebasan tidak mutlak, kebebasan mutlak. Okey, saya skip yang ni. Nah, seterusnya adalah, pindaan perlembagaan yang saya sebutkan tadilah. Okey, ini ada, ditulis ataupun disebut dalam perkara 159 yang mana setiap perlembagaan yang ingin dipinda tersebut mendapat majoriti. Okey, sama ada majoriti mudah ataupun 2/3 daripada ahli, bersetuju. Sekejap lah, kejap postman kejap. Okey, seterusnya mendapat perkenan Majlis Syura Diraja, kemudian seterusnya perlu dibentangkan kepada, yang di-Pertuan Agong lah. Okey, sekiranya yang YDPA tidak bersetuju, maka pindaan ataupun cadangan untuk meminda perlembagaan tersebut perlu dilaksanakan semula, perlu dimurnikan semula dan ikut balik step yang pertama. Okey, dibentangkan pada bacaan pertama, kemudian bacaan yang kedua, bacaan ketiga dalam Dewan Rakyat dan seterusnya Dewan Negara. Okey, kena ikut step tu sampailah YDPA bersetuju. Tu saya kata tadi, pindaan perlembagaan ni boleh dipinda, okey, tetapi perlu melalui proses dan juga prosedur yang tertentu. Okey. Kemudian ini adalah perkara-perkara subversif tadilah. Okey. Ni untuk menangani ancaman keselamatan ni. Okey, uh, kita ni lahir-lahir celik-celik mata ni selamat. Okey, tanah tanah apa ni, tanah kediaman kita ni, tempat tinggal kita ni ataupun negara yang kita bertapak sekarang ni, okey, dah dalam keadaan yang merdeka, selamat. So pejuang-pejuang kita ni lah sebenarnya yang memartabatkan kedaulatan ataupun keselamatan negara kita. Okey, akan tetapi isu-isu berkenaan dengan pertahanan dan juga keselamatan tu diperjuangkan sehinggalah bila-bila. Okey, sehingga bila-bila. Ingat tak Lanun Sulu menyerang masuk Sulu, Sabah, beberapa tahun yang lalu. Ingat tak? Dan banyak mengorbankan kita punya anggota pertahanan kita. Ingat? Ingat tak? Kan. So sepupu saya salah seorang daripada tentera tu lah. Okey, bukan tentera, betul lah tu. Dia sebab dia jaga tentera laut. So dia melihat sendiri dia lah rakan-rakan yang terkorban. So macam nak cakap isu-isu yang melibatkan keselamatan negara ni sangatlah penting. Samalah juga macam kita punya nahas pesawat MH370 kan. Dekat situ kita boleh nampak tau. Okey, masa pesawat 370 dan mengorbankan banyaklah rakyat Malaysia kan. Beratus-ratus rakyat Malaysia yang terkorban tu.
dan usaha untuk mencari, pesawat tersebut, disertai oleh, rakan-rakan negara yang lain. Okey, kat situ kita nampak hubungan multilateral tu sebenarnya, kemenjadian hubungan multilateral tu. Maksud kata kita ni, menjalinkan hubungan dengan beberapa negara luar, dan negara luar volunteer untuk, membantu kita dalam aspek aspek macam itulah. Okey, tetapi secara tidak langsung, kesan ya kesan baik kita nampaklah hubungan kerjasama kan. Kesan secara tak langsung, kesan buruk dia, orang luar boleh tahu, kita punya, kapal selam kita banyak mana. Orang orang apa negara luar boleh boleh tahu kita punya kelemahan, pertahanan kita dekat mana. Orang luar boleh tahu, kita punya pesawat-pesawat yang ada ni banyak mana, kan. Tu antara kelemahan dia lah. Tapi, InsyaAllah tak ada apalah kan. Tu dari sudut, keselamatan ataupun pertahanan yang kita perjuangkan. Okey, dan, selain daripada aspek keselamatan, kita juga perlu, aspek darurat, okey, aspek jenayah. Jenayah terancang ni contohnya macam, kes-kes seperti, sabotaj, espionage. Biasa dengar tak sabotaj? Biasa dengar sabotaj? Biasa dengar kan sabotaj. "Oh, kau ni sabotaj aku lah ni." Ni. Okey, dah faham maksud, sabotaj. Pernah dengar espionage? Es espionage. Espionage ni, lagi dahsyat daripada sabotaj. Sebab apa? Sebab dia, telah membuka rahsia, keselamatan kerajaan. Okey, telah membuka rahsia pertahanan kerajaan, espionage, dan espionage ni memang hukuman dia hukuman mati. Tidak ada sebarang, apa dia, perbincangan. Tak ada lah nak masuk mahkamah rayuan kan, no. Siapa yang melaksanakan, jenayah espionage ni automatik. Sebab dia mengancam nyawa, bukan nyawa bukan nyawa setengah pihak saja tapi nyawa negara keseluruhannya. Contohnya dia dia, espionage ni, dia bongkar, apa ni, kat mana kita punya tempat, menyimpan, senjata-senjata. Contoh saya bagi contoh, tu espionage. Kan senjata. Kita pun tak tahu kan, kita sendiri pun tak tahu. Apatah lagi, takkanlah kita nak pergi cerita dekat negara-negara luar juga, kan. So siapa yang yang melakukan jenayah espionage tu, memang itulah jawapannya. Okey, dan itulah, huraian kepada kerangka asas, Perlembagaan Persekutuan. So jelas kat sini sebenarnya Perlembagaan Persekutuan tu bersifat menyeluruh, bukan aspek politik semata-mata. Okey, bukan aspek politik semata-mata, tapi politik inilah sebenarnya yang mengawal semua bidang dan juga aspek, dalam kehidupan kita ni. Dan perlu diingat, walaupun kita faham berkenaan dengan ketertinggian perlembagaan tersebut, terdapat beberapa cabaranlah. Cabaran akan datang. Okey, cabaran akan datang untuk, kita lebih faham tentang perlembagaan persekutuan. Cabaran, generasi anak-anak kamu nanti. Okey, anak-anak kamu nanti. Saya pun anak-anak saya baya-baya kamulah. Anak saya yang sulung 14 tahun. 14 tahun. Okey, cabaran untuk saya juga dan cabaran lagilah kamu nanti, zaman kamu nanti lagilah cabaran, untuk kita kenalkan anak-anak kita ni berkenaan dengan perlembagaan persekutuan ni. Untuk kita kenal perlembagaan persekutuan. Anak saya 4 orang semua lelaki. Semua lelaki. Saya tak ada anak perempuan. So siapa nak jadi menantu saya angkat tangan. Lawak je. Okey, kemudian cabaran lain adalah, bagaimana kita nak mengekalkan, okey, kedaulatan Perlembagaan Persekutuan. Tengoklah rakyat Malaysia sendiri boleh boleh, mengaibkan Malaysia, kan. Rakyat sendiri boleh mengaibkan Malaysia tu zaman 2021. Zaman yang akan datang macam mana, kan. Sekiranya, subjek pengajian pengajian, Malaysia ni dimasukkan, saya tak tahulah nak jadi macam mana. Tu sebabnya kita perlu faham berkenaan dengan sejarah, kita perlu faham berkenaan dengan
peradaban, kita perlu faham berkenaan dengan tamadun dan kita perlu faham berkenaan dengan susur galur kedaulatan kerajaan kita. Itu antara cabaran-cabarannya lah. Apa yang saya sebut ni adalah merangkumi cabaran-cabaran dalam setiap kelompok-kelompok ni. Okey, setiap kelompok ni lah ni, semua ni mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi, kan. Tu antara cabaran dia. Kita ni kalau ikut kalau sebut elemen tradisi ni, kita ni lebih ke dah menjurus kepada barat. Okey, so politik kita barat, pendidikan kita pun ambil daripada barat. Kan. So banyak yang barat lah. Kehidupan kita, budaya kita sehari-hari pun banyak dah dipengaruhi oleh barat lah. Tu antara cabaran-cabaran lah. Okey, jadi kesimpulannya kat sini yang kita boleh buat, Perlembagaan Persekutuan telah digubal dengan mengambil kira kepentingan setiap etnik di Malaysia. Okey, tidak ada unsur-unsur diskriminasi. Permufakatan sosial yang telah dipersetujui sewaktu menggubal perlembagaan adalah persetujuan yang telah diterima oleh semua etnik. Okey, macam kita sebutkan tadi, justeru semua lapisan masyarakat hendaklah sentiasa bersifat terbuka dan toleran. Okey, toleran adalah bertoleransi dalam sesuatu isu yang telah termaktub berkenaan dengan defisit sosial. That's why kita sentuh juga berkenaan dengan moment of unity, moment of differences. Kita nak elakkan daripada jurang perbezaan yang terlalu ketara. Okey, jadi defisit sosial itu memang ada tetapi kita nak rapatkan jurang tersebut. Kita perlu mencari titik persamaan. Okey, jadi kesimpulannya platform Perlembagaan Persekutuan ni lah adalah sebagai tuncang ataupun tapak integrasi untuk kita lebih mengharmonikan perpaduan kita. Okey, perpaduan yang kita idam-idamkan. Kan. So habis untuk slide yang bagi topik yang keenam. So ada soalan berkenaan dengan Perlembagaan Persekutuan ataupun ada soalan berkenaan dengan platform integrasi dan sebagainya, boleh tanya, tak ada masalah. Okey. Sebelum saya bagi masa untuk kamu tanya, sambil-sambil tu saya nak explain berkenaan dengan e-folio lah. Okey, e-folio bila last? Bila last e-folio? Esok kan Puan? Ya, esok. Okey, esok adalah hari yang terakhir untuk kamu submit e-folio. Esok sebelum jam 5. Okey, selepas jam 5 tidak diterima nah. Okey, sebelum jam 5 perlu dihantar e-folio. Okey, Puan, yes. yang e-folio tu kalau buat dalam Canva lepas tu tukar pada PDF okey kan? Ya, memang. Memang kena tukar dalam Okey. PDF. Okey Puan. Tetapi Rina, bukan setakat itu saja. Okey, lepas you convert kepada download, kenapa suara saya tak ada ni? Lepas kamu save as PDF, kan? You kena convert dalam bentuk flipbook. Faham tak? Itulah Puan nak tanya, ada yang buat dalam bentuk buku. Ya, memang kena buat dalam bentuk buku. Oh, okey Puan. Thank you. Right. Selepas convert kepada PDF, kamu kena convert semula kepada e-book. Sama ada nak guna AnyFlip, sama ada nak guna Flipbook, sama ada nak guna Flip HTML5 ataupun nak guna Flip Snack ataupun Snack Flip, apa tak tahu. Snack Flip kot. Tak ada masalah. Tak kisah apa sahaja. Tapi perlu di-convert dalam bentuk e-book. Selalunya lah. Okay, selalunya sini-sini kamu dulu buat dalam AnyFlip. Ramai majoriti buat AnyFlip lah. Ada juga yang buat Flip Snack tu. Snack Flip ke Flip Snack Lupa pula saya. Sekejap Ni apa? Flip Snack. Flip Snack. Ni saya duk bagi markah dekat ni. Nampak tak? Ni saya tunjuk ni. Ni. Kebudayaan kebangsaan memupuk perpaduan. Avinesh. Avinesh kelas ni ke? Kelas lain kan? Yang ni Lu. Lu rasanya kelas C saja. Ni. Dia orang saya duk bagi markah untuk kelas ni, dua-dua kelas ni. Dia orang buat dalam Flip Snack.
Okey, dan ada juga beberapa kumpulan yang buat dalam template PowerPoint. Okey. Saya bila dia hantar kat saya dalam bentuk e-book, convert e-book. Memang complete lah, hantar dah. Tapi bila saya check, ni pakai template PowerPoint. So saya tak terima. Okey, saya tak terima lah. So saya pass balik untuk dia redo balik menggunakan Canva. Sebab arahannya adalah menggunakan Canva. So buat Canva. Sebab Canva dia punya design dia lebih futuristik. Okey. Lebih orang kata apa, familiar, lebih cantik dan ada design-design yang cantik lah. That's why saya suruh buat pakai Canva. Markah dia 30 markah. Takkan nak buat pakai PowerPoint. Kan? So kena lebih cantik lah. Okey. Dan minggu depan kita akan masuk topik yang ke-7. Ingat, topik 7, 8 dan 9 adalah topik untuk projek. Minggu depan kita akan discuss berkenaan dengan projek apa yang kita kena buat. Okey, hari ni saya tak mau cerita lagi lah. So minggu depan kita akan discuss berkenaan dengan projek. Projek adalah projek berkumpulan juga. Okey, markah dia tinggi, 40 markah. Okey, 40 markah. So berat sikit lah, berat sikit. Tapi tak ada masalah sebab ini adalah projek berkumpulan. Tak ada masalah, insyaAllah. So ada soalan nak tanya? Make sure hantar e-folio sebelum jam 5 besok. Okay, sebelum jam 5 besok lah. Okay. So ada soalan nak tanya? Ada soalan ke? Tak ada Puan. Tak Puan. Rina. Lupa Puan, lupa. Tak apalah, kita rekod lah walaupun 1 saat. Sekejap jangan keluar lagi. Hello everybody. Saya tak tahu nak cakap apa dah habis dah kan. Tapi terpaksalah rekod juga. Okay, so minggu depan macam saya sebut tu lah. Okay, kita akan sentuh berkenaan dengan topik yang ke-7. CLO yang terlibat adalah CLO yang ke-3. 7, 8, 9 adalah topik ataupun CLO yang ke-3 dan assessment yang terlibat adalah assessment project. So ada soalan nak tanya, boleh tanya sekarang. 1.23 dah pun. So sekarang ni kamu dekat Kamsis masih lockdown ke? Masih. Masih ya. Semalam ada lagi ke yang pergi buat swab? Saya tengok surat kebenaran yang HCP bagi tu. Macam ada lagi beberapa orang kan yang swab kan? Kelas ni ada yang yang swab test ke? Tak ada. Tak ada Alhamdulillah. So mesyuarat antara top pun memang sentiasa menggesa supaya SOP dalam kalangan pelajar ni dijaga. Kan? Sebab TP kan? Timbalan pengarah dia boleh stop kamu. Stop. Ya? Ada swab test. Ya? Esok ada swab test. Siapa you ke? Ya. Kenapa? Yang ada simptom ke? Tak, sebab kita kan dekat blok B arah 1. So Okey. arah 1 semua swab test. Bukannya pergi semua dah ke? Ada yang tak pergi lagi ke? Ini kali kedua Perwan. Oh, second. Sebab yang dekat sini ada 2 orang suspek. So tak tahu lagi. Oh, ya ke? So yang suspek tu duduk bilik isolasi ke? Tak tahu lah Puan, maybe kot. Puan, tak boleh balik ke? Puan, Belum. boleh balik rumah ke? Dekat sini wifi pun tak ada, apa pun tak ada, susah lah Puan. Sebenarnya komplain lah kan? Sebut apa? Komplain kan?
daripada semua pelajar ni diterima dah daripada pihak pengurusan tertinggi. Sekarang ni kita kekangan kita adalah arahan MKN 1 dan yang kedua KPT 1. Dua. Kena timbal balik dua arahan tu. Pengurusan memang tak ada masalah, cumanya kita ni bila dah ada kluster, bukan kita kalau nak ikutkan kita ni dah boleh boleh jadikan kluster lah tau. Kan? Tapi masih lagi belum disebut sebagai kluster. Bila kita dah ramai politeknik yang diisolasi, yang kuarantin dan ada beberapa orang yang positif, so KPM memantau. Memantau. Memang tak boleh keluar. Yang tu je lah. Tapi rintihan pelajar ni memang didengari oleh pihak pengurusan. So kita doa-doa Kavina kena semayang banyak sikit Kavina. Dan semayang banyak-banyak supaya isu ni cepat-cepat ada jalan penyelesaian. Okey? Puan, terima kasih. Ya, kami pun sama tak boleh pergi kerja pensyarah, kena work from home selama 2 minggu sampai 7 hari bulan 12. Sampai 7 hari bulan 12 tak boleh pergi. Yang dibenarkan untuk datang hanya yang terlibat dengan pengurusan. Saya pun seminggu sekali kena pergi sebab ada benda-benda yang melibatkan tender, melibatkan banyak benda jugalah yang kena settle ni. Yang tu sahaja dibenarkan. Kalau tak memang tidak dibenarkan untuk hadir. Kan? So doa-doalah, saya doa untuk keselamatan kamu semua, untuk kesenangan kamu semua. Okey nah. So saya satu je bila Rina and Kavina sebut benda ni, saya nak cakap pihak pengurusan sangat mengambil cakna berkenaan dengan kamu punya inilah isu-isu kebajikan ni. Kebajikan keselamatan ni lah, nak balik dan sebagainya, memang dah mendapat orang kata apa, pengurusan ambil maklum dan ambil cakna lah benda ni. So jangan salahkan pihak pengurusan. Okey? Jangan salahkan PA, jangan salahkan lecturer, janganlah salahkan pengarah dan sebagainya, sebabnya kita tertakluk dengan arahan daripada luar tu lah. Okey? Boleh faham nah? Boleh faham Kavina? Okey, good. Okey, kita tamatkan kelas kita nah. Kalau tak ada soalan lagi. Sehingga jam 1.28. Okey, bye-bye semua. Kita jumpa minggu depan. So esok tunggu arahan saya dalam WhatsApp group sahaja nah. Okey? Okay, Puan. Okey. Okey, bye-bye semua. Jaga kesihatan, jaga SOP. Bye, Miss. Thank Okay, you. Puan. Terima kasih, Puan. Bye. Thank you, madam.